Dengarkan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pia dan juga Hazon untuk Warna Pagi pada waktu ini. Dan seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, kita nak terus lagi perkongsian ataupun pengisian Warna Pagi menerusi segmen ataupun topik keibubapaan yang dipanggil generasi. Itu nama segmen kita dan kita ada tajuk kalau tetamu kita, tuan guru kita yang seorang ni biasa membawakan modul Generasi Syurga. Hari ini tajuk kita fokus pada pejuang keluarga. Apa yang dimaksudkan, siapa yang kita cari itu. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suarin di konti kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita panggil Ustaz. Itulah Ustaz. Lain macam ni. Tak apa, duduk. Yang penting duduk tu ada kan. Allah. Nak kata dah lama tak panggil, macam sebulan sekali kita jumpa kan. Tapi tak apa, insyaAllah apapun. Terima kasih. Mana-mana boleh. Ustaz Ashraf yang bersama kita pagi ini dari Pondok Motivasi Hamlatul Quran. Anak-anak kita okey semua? Alhamdulillah. 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 Baik, jom. Kita nak sambung. Macam mana dengan kabarnya Ustaz pun baru ni di Perbadanan Putrajaya ada macam forum dengan warga Putrajaya. Betul. Alhamdulillah. Hari apa Hari ini hari dalam minggu ni lah Khamis, hari Selasa baru je. Baru. Subhanallah. So dapatlah berjumpa, tapi tetap patuh SOP kan, majlis ilmu betul. Tetap patuh SOP. Tapi benda tu satu nikmat. Seolah-olah kita 3-4 bulan tak pernah bersua macam tu kan. Allahu akbar. Bila datang tu seronok sangat. Semangat semua Subhanallah. Alhamdulillah. Jom kita sambung kat konti ni pula. Baik. Untuk tajuk kita Generasi Syurga, pejuang keluarga. Apa yang kita maksudkan tu Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada DJ dan seluruh para pendengar yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur Allah temukan kita di ruang udara ni, subhanallah. Ruang udara. Apa yang kita nak gambarkan, tajuk hari ini berkaitan dengan modul Generasi Syurga, pejuang keluarga. Bila sebut pejuang ini umpamanya prajurit tentera yang akan berperang. Bagaimana seorang ibu ayah tu dia melahirkan mujahid. Bila sebut jihad ini orang yang berjuang. Mujahid ni orang yang berjuang. Jihad tu apa yang diperjuangkan. Jadi bila sebut gambaran begini, kita muhasabah sama-sama. Ibu ayah itu acuan kepada anak-anak. Dia mengacu anak tu jadi macam mana. Dan bila saya sebut pejuang keluarga, saya teringat bagaimana Nabi SAW seorang sahabat. Dia mohon nak ikut pergi berperang, nak ikut pergi berjihad. Apa jawab Nabi SAW? Masih punya mak, masih punya keluarga umpamanya. Dia kata itulah jihad yang utama. Bermakna di sebalik gambaran itu, kadang kita memikirkan benda yang jauh-jauh, yang di hadapan mata kita tertinggal. Dan saya sebut sebelum ini, bagaimana peluang di sebalik suami isteri itu ada saham syurga kita. Di sebalik anak-anak ada saham syurga kita. Pagi-pagi ni, hari ni dah anak-anak saya pun dah mula sekolah, agak kalut. Bagaimana kita suntik sesuatu inspirasi atau semangat kepada kita punya prajurit. Bahasa dia kan. Prajurit kecil. Sebab apa? Itulah yang akan meneruskan kita punya legasi, kita punya generasi akan datang. Sama ada dialah yang akan bawa kemudahan kita kat dunia, kemudahan juga di akhirat. Itu yang saya nak sebut sebagai pejuang keluarga. Keluar pagi ni apa yang kita perjuangkan? Kadang tak nampak. Bila sebut gambaran perjuangan tu, di sebalik tu ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab bukan hanya kita mencukupkan kebendaan dunia, tapi yang paling utama bagaimana kita bawa didikan tarbiyah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sesuatu letakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah yang saya boleh jelaskan. Matlamat tu kita dah nampak, kita nak syurga macam lah untuk kita, sisi keluarga, anak-anak kita Ustaz. Cuma macam mana kita mulakan tu, setiap hari lah kita kalau ikutkan kena sentiasa perbaharui niat. Betul. Ingatkan diri kita sendiri. Mungkin bila kita sebut pejuang keluarga ni, ada orang dia kata tak semua orang boleh jadi, macam kita tinggalkan soalan dekat Instagram kita, siapa yang agaknya dalam ramai-ramai anak tu yang sanggup jaga ibu ayahnya bila ibu ayah dah tua, dah uzur nanti. Sebab itu sendiri pun dah macam satu ujian atau cabaran untuk tengok anak-anak ni siapa yang antaranya menjadi pejuang keluarga. Dia bila sebut pejuang ini, biasa kita dengar ayat apa, seorang ibu ayah boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak tu belum tentu dapat jaga ibu ayah yang seorang. Bermakna bagaimana pejuang ni
ayah yang seorang pejuang, ibu yang seorang pejuang. Kadang kat dapur, dia lah gerak anak dia menjerit apa semua, dia siap basuh baju dia masak. Bagaimana itu perjuangan seorang ibu. Dan perjuangan seorang ayah, bagaimana dia keluar pagi-pagi, balik dalam keadaan gelap juga, anak-anak dah tidur, bagaimana perjuangan dia. Dan kita nak capai ni, bila kita faham yang kita nak capai bukan hanya penat lelah, tapi yang kita nak capai adalah nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak petik satu gambaran. Allahu Akbar. Kalau kita faham di akhirat nanti tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya beberapa perkara berkenaan dengan umur, berkenaan dengan harta, berkenaan dengan ilmu, dan yang keempat berkenaan dengan tubuh badan. Ini kita kaitkan bagaimana perjuangan kita hari ini. Bila sebut perjuangan kita, masa kita banyak habis. Banyak kita habiskan masa kita untuk apa? Dalam kita didik anak, berapa banyak masa? Kita perhati anak, berapa banyak masa? Hari ini banyak ibu ayah keluar dengan anak tu hanya sikit masa dia. Bagaimana kita nak, subhanallah, tarbiyah tu. Itu sebab suka saya sebut beginilah, yang kita beri itu akan patah balik kat kita. Ya, betul. Bagaimana seorang ibu ayah di hari tua inginkan anak-anak dekat dengan dia. Tapi bagaimana dia beri masa dulu ketika anak-anak membesar tu, banyak mana masa dia dengan dia. Itu sebab yang akan ditanya berkenaan dengan masa daripada kita lahir sampailah kita mati. Banyak mana kita letakkan keberkatan. Bila sebut pejuang keluarga ni, berkat. Bila sebut berkat tu, ada percambahan kebaikan, ada manfaat kebaikan berterusan. Yang kedua tadi berkenaan dengan harta. Harta tu banyak mana guna untuk keluarga. Bukan kita nak mewahkan anak-anak, tapi di sebalik itu bagaimana perjuangan ilmu dia. Harta, subhanallah, ni jadi tanggungjawab mak bapak ni. Dan bagaimana kita didik anak-anak juga, harta itu ada bahagian yang perlu kita infakkan. Dan bagaimana hebatnya seorang ayah yang hebat infak hartanya, dia meninggal, mak bapaknya meninggal, anak-anak tu juga hebat infak hartanya. Meneruskan bagaimana tabiat perilaku mak bapak tu yang baik. Dan yang ketiga, tidak apa yang nak sebut, tidak akan berganjak kaki anak Adam berkenaan dengan ilmu. Jangan lupa mak ayah bila sebut melahirkan pejuang, dialah contoh ikon pejuang yang terbaik. Sebab apa? Kalau di sekolah itu hanya menyambung kesinambungan ilmu mak ayah. Yang pangkal dia, yang utama dia adalah mak ayah di rumah. Anak-anak tengok macam anak saya, apa yang saya buat semua dia ikut anak lelaki saya kan. Cara sikat rambut, kita pakai perfume ni. Nak macam baba lah ni dia jadi ikon. Nasib tak jumpa janggut lagi. Itu ikut abah dia. Itu kadang dia tanya, bila awak nak tumbuh janggut ni? Dia kadang dia tanya. Anak kecil kan. Bermakna di situ ilmu tu, ilmu. Bagaimana kita ajak ilmu tu. Ilmu yang berkat, yang subhanallah, ilmu yang contoh hormat orang tua, bagaimana cara makan, bagaimana kita jaga dia adab, ini yang kita kena lahirkan pejuang yang terbaik untuk keluarga. Dan yang akhir sekali, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya abdan fima ablah. Badan ni ke mana dipenatkan. Bila sebut pejuang yang kita perjuangkan, macam Azwan dan Pian kan, jadi DJ penat, penat bercakap, Ailio menyembuh-nyembuh contoh-contoh. Bayang-bayang menyembuh tu. Tak umpamanya lah, terlekat dekat sini kan. Itu ada nilai di sisi Allah. Sebab seluruh tubuh kita ni akan ditanya. Dan seluruh tubuh kita ni akan jadi saksi. Mudah-mudahan saksi kebaikan. Itu yang saya dapat gambarkan lah. Masya Allah. Maknanya biar berbaloi apa yang kita manfaatkan di dunia ini, dan itu jadi saham akhirat, saham syurga kita. Betul. Ustaz, dan bila Ustaz sebut tadi tentang kelangsungan, apa yang kita buat, apa yang berlaku pada yang sebelum ini akan membawa ke depan tu, risau juga. Ada orang dia kata, tolong, ada orang dia macam redha, dah pasrah je Ustaz. Dia kata, yelah dulu aku tak baik, sekarang aku redha lah apa jadi kat aku. Anak aku tak hormat kat aku, sebab dulu aku pun tak hormat kat orang tua. Contohnya macam tu kan Ustaz. Macam mana boleh terjadi benda tu, dan mungkinkah ada cara nak kita elakkan perkara tersebut? Ada orang sebut karma tu berlaku. Kejap lagi kita sambung insya-Allah untuk pusingan berikutnya. Dan sahabat-sahabat sekalian yang menonton di Facebook, boleh tak share, kongsikan video kita ni biar ramai lagi dapat tonton dan juga berinteraksi dengan sebarang soalan dan komen. Ya betul. Juga di WhatsApp kami 01129004. Pagi ini Generasi kita bercerita tentang topik generasi syurga, pejuang keluarga. Untuk anda semua jangan ke mana-mana. Kita berehat dulu, dengarkan kini Halim Ahmad dengan Hai Ana. Apa khabar anak kita di mana pagi? Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Penyejuk mata, penawar hati yang
Korban adalah ibadah yang sangat dituntut dan paling disukai Allah ketika Aidiladha. Ayuh sertai korban bersama haluan di negara kita dan di negara yang lebih memerlukan seperti Syria, Somalia, Kemboja, Palestin dan banyak lagi. Hantarkan kepada mereka secebis kegembiraan di Aidiladha ini. Untuk pendaftaran, layari korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909, 011-2051-1909. Sah, selamat, mudah, patuh syariat, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy, Saham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy, labur Saham.com. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Rempahlah rempah, rempah Mak Siti. Rempah Mak Siti sedap sekali. Masalah guna rempah Mak Siti. Suami mertua, keluarga semua memuji. Rempah Mak Siti. Ada rempah kari, rempah sup, rempah rendang dan banyak lagi. Layari www.rempahmaksiti.com. Rindu masakan mak, ingat Mak Siti. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama kami dan juga Hazwan untuk Warna Pagi 8.46 pagi. Kita masih lagi bersama untuk Generasi membawakan tajuk Generasi Syurga Pejuang Keluarga. Bersama kita di studio pagi ini Fadil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin. Alhamdulillah, terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook. Dan mari kita sambung Ustaz, macam mana tadi tentang pejuang keluarga. Ada yang kata dekat WhatsApp ni, pejuang keluarga kalau dalam ramai-ramai adik-beradik, dia anak bongsu lelaki. Katanya sahabat kita di WhatsApp ni, contohnya suami beliau macam itulah, dia kata bila anak bongsu lelaki ni dia akan lebihkan ibunya. Adakah lebihkan ibunya lebih daripada dia sebagai isteri? Macam mana agaknya tu? Macam mana Ustaz kalau nak cerita tentang anak-anak kita yang menjadi pejuang keluarga ni? Dia sebenarnya macam ni, bila sebut suami dan isteri ni dalam keadaan watak yang berbeza. Suami ni dia jaga keluarga, dalam masa yang sama dia ada hak yang utama pada ibu dia. Berbanding bila jadi macam ni, isteri jangan kecil hati. Dia kena faham. Macam dia, walaupun dia ada mak ayah isteri, tapi dia kena lebihkan suami. Sebab syurga dia lepas dia dah kahwin bukan bawah kaki mak ayah, bermakna bukan nak derhaka. Tapi di sebalik tu yang utama adalah suami. Jangan nanti balik cium tapak kaki aku untuk syurga. Maksudnya di sebalik gambaran tu bagaimana kita taat pada suami itulah. Dan suami itu yang utama pada ibunya. Jadi kena faham beginilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak bawa kita renung ayat yang bagi saya sangat besarlah kita punya peranan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dalam surah Tahrim kan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bila sebut gambaran begini, inilah yang kita perlu perjuangkan. Selamatkan mereka daripada api neraka. Jangan biarkan mereka daripada diazab, dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena faham hari-hari apa yang kita terbiahkan untuk mereka. Bagaimana kita dengar surah Nazan kan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itulah yang sebenarnya kita kena letakkan. Nak berjaya kena jaga solat. Nak berjaya kena letakkan Allah menjadi keutamaan. Itu yang dia punya, yang perlu kita siapkan prajurit-prajurit, kita punya pejuang-pejuang dalam keluarga kecil kita, dalam kita punya anggota tentera yang perlu kita letakkan, subhanallah, yang akan bela kita di dunia juga di akhirat. Masya-Allah. Apa-apa yang abah dia cakap, anak-anak akan cip apa dia kata apa benda tadi punya terima arahan lah. Cuma tadi kita bayangkan sikit, macam kita kadang-kadang turut dibayangi dengan masa silam. Kita rasa macam cabaran, masalah yang sekarang kita lalui ni Ustaz,
dulu aku tak respect orang tua, jadi sekarang ni lah anak-anak aku tak boleh nak hormat kat aku. Jadi seolah-olah itu macam satu perkara yang menghantui kita daripada peristiwa silam. Macam mana kita nak lahirkan perjuangan keluarga kalau kita sendiri sebelum ini belum mampu untuk memperjuangkan keluarga kita. Itu sebab bila jadi perkara begini kan, semua ada kaitan dengan kisah silam, dia akan timbul satu tekanan. Bila sebut timbul tekanan, kan ada penyakit macam-macam, anxiety apa semua kan, stres dan sebagainya. Apa pun bila jadi perkara begini, ialah kita tak boleh nak samakan dulu dengan sekarang. Bagaimana kecanggihan teknologi makin lama makin canggih. Jadi kita kena lapangkan dada, kita kena perbetulkan. Mungkin dulu kita akan menyalahkan didikan bapak kita dulu begini sebab atuk dulu macam tu. Kita begini-gini, jangan kita nak samakan. Apa pun kita kena sangka baik, sebab apa, semua yang terjadi adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak share lah bagaimana dulu saya dengan bapak saya pun memang rakap, memang akrab dengan dia kan, rapat, sangat rapat. Tapi kita kecil-kecil nakal kan. Jadi benda tu akan, yang macam saya sebut lah, bagaimana kita dengan bapak kita tu akan patah balik. Dan Nabi SAW sebut satu perkara, bagaimana kita boleh baik dengan mak bapak kita, kita sikap baik dengan mak bapak kita, itu nanti anak kita akan berlaku baik pada kita. Kalau kita buruk, kurang ajar pada mereka, itu juga gambaran bagaimana anak-anak kita akan kurang ajar pada kita. Itu benda yang paling mudah. Kita boleh maki hamun mak bapak kita, anak-anak kita juga akan maki hamun. Jadi jangan mudahlah kita, subhanallah, kita nak menyalahkan anak kita durhaka, sedangkan ibu ayah itu kadang yang durhaka. Itu bahasa dia. Dia contoh durhaka. Na'udzubillah min zalik. Ini nak cerita benda paling besar ni, pejuang ni. Itulah kan. Tambah benda tu datang balik kat kita rupanya. Allah. Macam mana agaknya Ustaz, bila kita cakap macam apa tentang pejuang ni Ustaz, pejuang, prajurit, tentera semua ni kan, pastinya kita ada satu orang kata biasa macam ada suntikan semangat untuk pejuang ni memperjuangkan, orang kata memperjuangkan sesuatu lah kan. Jadi macam mana Ustaz kalau macam kita nak menyuntik semangat kepada anak-anak kita supaya mereka dapat memperjuangkan, dapat orang kata sama-sama orang kata menjaga keluarga dengan sebaik-baiknya dan juga menghormati kita, dan juga sama-samalah kita macam orang kata menyuntik semangat untuk mereka. Bagi mereka dapat orang kata berjaga diri mereka dan juga menjaga keluarga mereka. Macam ni tu Ustaz. Subhanallah. Sebagai ibu dan ayah ni, dia jangan berhenti daripada bercakap dengan anak-anak. Non-stop. Kadang ayah ni kurang bercakap, tapi tindakan dia, mak dia selalu membebel. Jangan marah, mak tu membebel. Saya pernah doa dulu kan, kecil-kecil nakal kan, ya Allah penatnya dengan mak dia membebel. Nanti janganlah dia bini membebel, tengok lagi kuat membebel. nak cerita kita benda akan patah balik. Bermakna dia sebalik gambaran tu, kita nak melahirkan pejuang, dia punya bekalan dia. Kalau askar dengan dia punya subhanallah, dengan latihan kawat, dengan macam-macam merangkak, subhanallah, disiplin. Tapi bila sebut kita nak melahirkan prajurit ni, disiplin yang paling kita kena letakkan adalah disiplin agama. Disiplin solat. Itulah yang keutamaan. Itulah bila kita boleh didik anak kita disiplin masa solat, disiplin solat, itulah akan membentuk bagaimana disiplin kehidupan yang terbaik. Bagaimana Allah tarbiyah hamba-Nya dengan solat, sehari 5 waktu, umpama checkpoint kita dengan Allah, di situlah sebenarnya subhanallah disiplin yang terbaik. Mak saya walaupun kita dah rumah tangga, dah keluarga, selalu ingatkan sembahyang jangan lambat, sembahyang jangan abaikan. Bagaimana dengan orang tua, kena banyak buat baik. Ini sebab apa, itulah suntikan-suntikan. Dia punya suara sampaikan, ialah bila abah dah tak ada, kita rindu suara dia, gurau dia, apa semua terengang-ngiang. Allah bersedih kadang bila jadi macam ni, selalu kita sebut, selagi ada abah, selagi ada mak bapak, selagi itu kena hargai. Sebab apa, kita dapat lagi dia punya doa. Bila mak bapak dah tak ada, doa tu dah tak ada dah. Itu sebab Nabi bagi tahu pahala yang paling mudah, tengok wajah mak, tengok wajah ayah. Itu pahala yang paling mudah. Selepas kita tengok Kaabah, selepas kita tengok Quran, tengok wajah mak ayah. Itu free pahala dia, dapat pahala. Dengan senyuman, kalau boleh cium, kita cium. Allahu Akbar. Itu nak cerita tu. Di sebalik macam tu lah, bila kita boleh didik anak, bagaimana kasih sayang seorang mak ayah, dia akan tengok, dia akan nilai. Kadang budak-budak kecil ni, contoh umur 10 tahun ke bawah, dia suka tengok, dia perhati. Di situlah bagaimana kita nak terapkan dia punya jati diri, dia punya inspirasi. Anak tu terinspirasi dengan mak bapak dia.
Dia tak tengok di luar. Kalau anak dia tengok kartun dia tengok nak jadi Iron Man lah, nak jadi Boy lah, nak jadi Agent Ali lah. Macam-macam. Yang baru-baru macam-macam kan. Tapi bagaimana kita jadi senang cakap untuk anak-anak ni. Hero pada mereka. Jadi hero pada mereka. Superhero lah, lebih hebat daripada yang dalam TV tu. Kebenaran. Sampai kan anak saya yang kecil tu kadang bila kita gurau-gurau dengan dia, tanya dia, awak ikut siapa dia, superhero siapa? Baba lah superhero. Jadi dia nampak kredit tu. nak jadi apa, nak jadi macam baba, dia kata macam tu. Kadang kita kena bentuk. Bila anak tu terarah, dia minat, dia ikon dia lain, bermakna kita dah dalam keadaan kita ada kekurangan. Kekurangan. Mesti ada kekurangan. Sebab Bila anak tu mencari sesuatu, contoh anak perempuan, anak perempuan yang kurang kasih sayang daripada seorang ayah, dia tak ada abang, tak ada siapa, dia akan mudah mencari lelaki lain. Itu akan terjebak dengan benda-benda yang tak elok. Ini kena perhati benar-benar anak-anak perempuan. Ayah kena perhati, kena usap kepala, kena banyak dekati dia. Biasa macam itulah. Hari ni bila masalah besar di pondok saya pun, bila anak-anak yang subhanallah yang datang tu daripada keluarga yang macam-macam, sebab apa? Kurang kasih sayang. Banyak dibiarkan. Bagaimana kita nak melahirkan? Sebelum ni kita sebut kan, kita mengharapkan anak-anak kita bila kita mati, kita doakan kita. Tapi banyak mana kita doakan dia. Itu sebenarnya akan patah balik. Itu yang saya boleh sebutlah bagaimana poin untuk anak-anak ni kita tarbiyah. Dan dalam masa yang sama, doa tu kena berterusan. Mulut bebel berterusan, doa juga pada Allah berterusan. Boleh tak kalau bebel tu jadi doa? Maknanya bebel tapi cakap yang baik engkau ni betul lah budak ni, ya Allah pandainya lah kau. Alhamdulillah. Tapi bebel tak berhenti ni. Betul. Jadi macam tu. Doakan kau nanti jadi menteri lah, besar nanti jadi imam, jadi semua kan. Cakap tapi bebel. Kan kalau kita ingat balik Imam Mekah Sudais kan. Bagaimana mak dia bebel, mak dia marah. Dia kata kau ni jadi imam. Betul jadi imam. Masjidil Haram. Nampak Allah, kan? Subhanallah. Tak mustahil. Ni mak cuba kita buat skrip dulu kan. Lepas tu sebut yang baik-baik, insya-Allah. Bebel tapi cakap yang baik-baik, sebab kata-kata tambah-tambah lagi ibu kan. Betul. Doanya makbul. Yes. Kata-kata itu adalah doa. Jadi bila doa tu makbul, jadi kita takut kalau kita menyumpah seranah anak-anak kita. Makbul pula nanti, waliyazbillah. Baik, ada sahabat kita yang berkata, amboi muka ustaz macam Ustaz Adi Hidayat dari Indonesia. Lebih-lebih lagi bila ustaz senyum. Hai. Di luar dari topik. Tapi mungkin sebab dalam PKP kan banyak tengok YouTube, nampak macam tengok Ustaz Ashraf pun macam ustaz lain gitu Tapi inilah satu-satunya Ustaz Ashraf Suharin. Dan ada yang bertanya, ustaz macam mana pula kalau ada yang bertanya macam suri rumah, ibu-ibu kita, dia macam struggle lah, cabaran dia untuk tuntutan pekerjaan, nak cari redha suami, dalam masa yang sama amanah rumah tangga dengan anak-anak dan keluarga tu. Macam mana kita nak kekal kuat berjuang demi menuju syurga? Subhanallah. Bukan mudah soalan tu. Banyak cabang. Istiqamah adalah benda yang susah. Istirahat adalah benda yang mudah. Istiqamah dan istirahat satu benda yang berbeza. Istirahat kita rehatlah. Kalau istiqamah benda yang berterusan. Contoh ibu ni dia kena letakkan begini. Setiap yang kita lakukan ada penilaian di sisi Allah. Dan setiap kebaikan tu jadi sedekah. Contoh ayah, bapa keluar cari nafkah, memang keluar penat apa semua. Dan ibu ni lagi pejuang yang hebat. Dengan basuh baju, dengan mengurus keluarga, menguruskan anak-anak. Kadang tukar-kanting pagi ni bebel apa semua kan. Pukul 6.30 bangun. Abah-abah. Tak nak cerita benda tu di sebalik tu, subhanallah, inilah pahala. Kadang ada orang dia tak kahwin, tak dapat, tak ada isteri, tak ada suami. Tak ada peluang pahala tu. Kadang ada orang tak ada anak, tak ada peluang pahala di sebalik anak tu. Dia hanya temandung tak apa semua. Bermakna apa? Setiap yang Allah aturkan sangat cantik, kita perlu syukuri, kita perlu hargai. Apa pun yang dihadapi yang saya boleh sebut, kita kena banyakkan doa, kita kena banyakkan istighfar, dan kita kena banyakkan ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur. Walaupun benda tu nampak problem, syukur. Sebab apa? Rahmat di sebalik ujian, rahmat di sebalik cabaran. Di sebalik susah tu, di sebalik besarnya tanggungjawab, kita kena letakkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beri di luar kemampuan kita. Atas saya dugaan sekian, atas DJPN DJ Azwan ada dugaan sekian. Tu nak cerita. Bini begini, anak begini, sesuai dengan kita. Di sisi ujian tu ada pahala, betul, sangat pahala. Inilah platform pahala.
Okay, Subhanallah. Dah harap dapat menjawab lah persoalan daripada sahabat-sahabat kita. Dan boleh terus ajukan soalan kalau nak hantar ke WhatsApp kita 01129004 Ya, juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM, share video ini dan juga anda boleh ajukan soalan di sana. Dan kalau kata ada poin-poin yang Ustaz sentuh tadi, anda juga boleh salin di ataupun tulis di ruangan komen untuk sama-sama jadi rujukan kepada sahabat-sahabat pendengar yang lain, okey? Itu pun sama pahala juga tu. Betul. Baik Ustaz, kejap lagi kita nak tanya jugalah secara praktikal macam mana kita nak realisasikan melahirkan pejuang keluarga ni. Dan kita kena mula jadi hero dululah kan dalam keluarga ni. Apa caranya? Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Rasih. Ya, tentunya di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa perasaan anda jika dengar anak anda menangis kelaparan setiap hari kerana tiada makanan? Kalau ada makanan pun hanya berlaukkan cili sahaja. Allah mesti sedih kan? Lebih menyayat hati ramai anak-anak kekurangan zat sehingga perut mereka membusung kerana tidak dapat makan makanan yang berprotein. Apa kata kita bantu mereka dengan sedekah daging kurban melalui Serantau Muslim? Pahala kurban dapat, pahala sedekah pun dapat. Layari sekarang kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Perhatian usahawan-usahawan dan founder bisnes. Masa PKP jualan anda berkurang, pelanggan juga makin berkurang, macam untung pun dah hilang. Dah buat marketing tapi tiada orang, akhirnya takut bisnes juga hilang. Ya, 90% usahawan yang sedang mendengar ini akan hilang bisnesnya. Sebab apa? Sebab 5S ini. S yang pertama adalah sombong. Ramai usahawan bila dah berjaya sikit, dia sombong. Dia rasa dia dah hebat. Dia rasa dia takkan jatuh. Bila sombong, dia tak nak belajar. Dia tak nak guna strategi-strategi pemasaran yang terbaru. S yang kedua, selesa. Bila anda rasa selesa, anda akan buat benda yang sama aja. Anda tak guna strategi pemasaran yang terbaru. Bila anda rasa selesa, anda selalu tak sedar yang anda ketinggalan. Betul tak?
S yang ketiga, sorang-sorang. Buat bisnes suka sorang-sorang. Tak berjemaah, tiada pasukan, tiada ejen, tiada rangkaian ataupun rakan-rakan bisnes. Sebab itu anda selalu stres dalam bisnes. Dan sebab itu juga bisnes anda statik je, tak naik-naik walaupun dah bertahun-tahun berbisnes. S yang keempat, slow. Ingat, hari ini orang tak takut siapa yang besar, siapa yang lama, tapi orang takut siapa yang laju. Anda lambat, anda tertinggal. Bila dah tertinggal, tak sempat nak menyesal. S yang kelima, suka bagi alasan. Bila jualan rendah, anda kata orang tidak membeli. Bila bisnes tak berkembang, anda kata ekonomi tak bagus. Berhenti cipta alasan, mula cipta jalan. Hilangkan 5S anda dan bisnes kasih naik dengan strategi-strategi dan teknik-teknik pemasaran digital yang terkini dan efektif. Temui saya, Saiful Jamal di depan laptop dan handphone anda dalam seminar online businesskasihnaik.com. Untuk info lanjut, layari businesskasihnaik.com. Follow kami di FB, IG, Telegram dan juga website dengan taib Sifubet. Sifubet, guru digital marketing anda. Kota Baru 89.8. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya, walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami dan juga menonton kami secara live di Facebook IKIM FM. Tak kisahlah depan laptop ataupun depan telefon pintar anda. Terima kasih sambil-sambil kita dengar tu, sambil-sambil kita tambah ilmu pagi ini untuk generasi, membawakan tajuk Generasi Syurga Pejuang Keluarga bersama dengan Afadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin. Masuk separuh masa kedua. Ya. Sempat. Whistle. Ada bunyi whistle. Sempat lagi nak kongsikan perkongsian kita di Facebook ni pada sahabat-sahabat, ahli keluarga kita. Mungkin ada sahabat-sahabat kita ni Ustaz kan, dia tengah duduk termenung kejap sambil dengar Ustaz cakap tadi kan, dia mengenang nasib apa nak jadi keluarga aku. Dah banyak terlajak dah. Banyak benda yang mungkin tak sempat nak catch up apa-apa yang para asatizah pesankan Ustaz. Macam mana agaknya secara praktikal kita sebenarnya masih belum terlambat nak lahirkan pejuang keluarga dan apa nak buat? Okey. Saya nak sebut begini. Kita kena sedar kita masih lagi hidup. Selagi ada kehidupan ini, belum terlambat untuk kita perbaiki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah satu-satu diri, Allah tak akan ubah satu-satu kaum itu balik pada keluarga juga. Satu-satu diri itu bermakna dia bentuk perubahan dan akan bentuk orang lain. Dan bila jadi perkara begini, kita nak melahirkan pejuang, kita dulu kena jadi hero. Kita dulu kena jadi pejuang yang terbaik. Pejuang yang terbaik ialah bermakna kalau benda yang lepas boleh jadi atas kejahilan kita. Atas kehilafan kita jahil, kita tak reti. Hari ini ada, subhanallah, macam-macam panduan ada. Ada ulama yang berbicara. Kalau dulu ada Nabi SAW dekat dengan para sahabat, direct terus sampai. Dan hari ini kita jangan jauh daripada peringatan. Begitu juga jauh daripada yang utama, Allah SWT. Dan saya nak sebut benda yang paling mudah untuk kita jadikan sebagai inspirasi lah, perkataan doa. So saya share daripada perkataan doa. Bila sebut doa ni, kalau kita faham, subhanallah, doa ni satu power lah. Dan perkataan doa tu kalau kita faham daripada D tu, doa tu bagaimana hubungan hamba dengan Allah. Allah itu dekat, selagi mana kita dekat dengan dia. Selagi mana, sebanyak mana kita serahkan segala-gala isi hati kita doa, InsyaAllah Allah akan dengar. Allah tak akan biar. Dan sebalik D itu juga kita kena berterusan didik. Didik apa dia? Didik anak-anak, didik diri kita. Hari ini zaman yang penuh dengan tekanan, emosi kita juga meluap-luap. Boleh faham tak? Maksud dia zaman yang penuh dengan tekanan, lagi-lagi COVID-19 ni, wabak yang datang ni penuh dengan tekanan. Dengan kerja, dengan macam-macam stres. Dan apa yang perlu kita perbetulkan adalah diri kita sendiri dan kita perbetulkan keluarga kita. Dan di sebalik di doa tu, insya-Allah kita akan damai. Damai apa? Damai di hati kita dan kita akan damaikan orang lain. Damai. Relax je, tenang je, cool je. Ada masalah besar macam mana pun bapak kan, bapak besar macam mana masalah ni. Anak nak masuk universiti, anak begini, relax je dia. Betul kan? Ini antara watak yang kita rindulah. Biasa. Ini watak pejuang. Bila pejuang, orang yang dia rasa Allah tu ada pada diri dia, masalah yang macam mana pun dia relax. Dia tahu Allah yang bagi masalah, dia serah pada Allah. Allah juga yang selesaikan masalah. Dan O yang saya nak sebut,
kehidupan ni penuh dengan onak. Onak apa? Onak cabaran, onak duri, onak ranjau macam-macam. Jadi Allah nak nilai hamba tu, Allah test. Allah uji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Aku datangkan ujian pada kamu berupa lapar, berupa ketakutan, berupa kehilangan. Kadang kita akan diuji dengan kehilangan, diuji dengan harta, dengan macam-macam kematian. Di hujung tu cantiknya Allah ajar hamba dia apa dia? Wabashirus sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu sebab bila kita nak melahirkan perjuangan itu penuh dengan onak, penuh dengan cabaran, kita kena hadapi dengan sabar, kena dengan tabah. InsyaAllah kita akan jumpa sesuatu yang baik. Dan hujung tu apa dia? Kita kena letakkan Allah sandaran yang utama. Dan kita kena ada azam. Itu balik kepada azam. Dan juga saya nak gambarkan adanya anak-anak, itu kita punya saham syurga. Yang akan mendoakan kita. Kan bila sebut mati anak Adam, terputus segala amalan, melainkan 3 perkara. Yang hujung itulah waladun salihun yad'ulah. Walaupun kita rasa hari ini kita dah terlambat, anak-anak kita macam dah salah arah, Jangan kita stop untuk berdoa. Jangan kita stop untuk kita tarbiyah dia. Walaupun anak maki kita, marah kita. Sebab apa? Inilah amanah. Selagi kita hidup, selagi ada peluang ini, kita hargai, kita syukuri, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan doa tadi tu juga. Dengan doa. Dan cakap tentang doa, Cik Rahmat Musa, terima kasih juga respon beliau di Facebook. Katanya kita ni selalu mengharapkan anak-anak mendoakan kita nanti. Anak-anak soleh yang mendoakan kan. Tapi berapa banyak antara kita yang doakan sentiasa untuk anak-anak kita. Sebab istiqamah tu susah, istirahat tu mudah. Dia ulang balik Ustaz, kata Ustaz tadi kan. Dan juga mungkin ada satu soalan di WhatsApp juga, menarik juga. Bila kita berusaha untuk macam mana nak jadikan ibu ayah ni sebagai hero kepada anak-anak di rumah. Cuma ada satu dilema yang dikongsikan seorang ibu ni, macam mana pula kalau anak tu tak nampak ayahnya sebagai seorang hero atau idola, perlu tak ibunya yang cover ayah tu? Macam tu Ustaz. Superwoman, Wonder Woman macam lah. Itulah yang sebaiknya. Sebagai suami isteri, dia kena cover lah. Jangan dia cerita keburukan ayah, jangan dia lagi mengaibkan ayah. Sebab apa? Anak-anak ni bila dimomokkan dengan benda yang buruk, subhanallah, benda tu akan jadi satu ni lah, bermain di fikiran sampai dewasa. Subhanallah. Walaupun nampak ayah tu buruk, jangan diburukkan. Walaupun nampak dalam macam-macam tadi soalan tadi kan, tak nampak ayah tu superhero, tak apalah. Datanglah mak-mak dia, dia cover dulu. Subhanallah, betul. Kadang bila dah tak ada tu, baru kita rasa Allahu Akbar, baru nampak susahnya seorang ayah, besarnya pengorbanan. Dan kalau kita nak kaitkan dengan Zulhijjah ni, hari ni 2 Zulhijjah kan, kita dah masuk dengan suasana Aidil Adha, suasana haji. Kita tak lari daripada kisah Nabi Ibrahim AS, kisah Nabi Ismail AS. Bagaimana subhanallah Allah datangkan susuk tubuh ni di sebalik cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, untuk kita jadikan contoh. Bagaimana wahyu kan, perintah Allah untuk sembelih Nabi Ismail. Dia kata, aku dapat mimpi suruh sembelih engkau. Kalau seorang apa bapa nak sembelih saya pula ni kan, contoh macam tu. Tapi bagaimana tenangnya Nabi Ismail, atas didikan Nabi Ibrahim. Kahwin punya lama, tak dapat anak, bila dapat anak suruh sembelih pula. Kan sejarah dia kan macam tu kan. Subhanallah. Dan Siti Hajar isteri tu main peranan. Dia kata tak payah. Tak macam tu Siti Hajar. Bagaimana ni peranan seorang mak, seorang isteri itu. Subhanallah. Ini contoh keluarga yang terbaik. Masya-Allah. Itu pun mungkin satu tanggungjawab juga. Itu bila kita nak kaitkan dengan pejuang ni, dengan pejuang keluarga ni, korbankan Ismailmu. Bahasanya. Banyak. Sejauh mana kita dah korbankan Ismail kita? Anak kita tu capai tak macam Ismail, Nabi Ismail? Macam itulah umpama dia. Subhanallah. Anak yang tenang, anak yang patuh, anak yang taat. Taat itu semua kerana Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi kena bawa lah anak ni, kena letakkan agama yang utama. Sandaran pada Allah.
InsyaAllah itu tadi cerita tentang hero dalam keluarga, sebab itulah juga yang akan melahirkan pejuang keluarga nanti. Ada satu soalan, kalau ikutkan banyak soalan sebenarnya di WhatsApp, panjang-panjang juga cerita sahabat-sahabat kita dengan luahan dan juga perkongsiannya, tapi mungkin kita pilih salah satu soalan yang banyak juga diajukan tentang ayah dan mak saling menyalahkan satu sama lain disebabkan anak-anak tak baik. Anak-anak mungkin ada masalah, jadi mak dan ayah saling menyalahkan. Kau lah ni. Sebab ayah saya dulu suka panggil anak-anak sebagai anak derhaka, suka sumpah serana. Ibu saya pun tak rapat dengan semua anak-anak, hanya anak-anak tertentu. Ini pun satu isu juga ni. Banyak soalan Ustaz. Macam mana anak yang soleh ni, insya-Allah katanya nak satukan mak dan ayah supaya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Ustaz, kita nak jawab sekarang atau kejap lagi? Sekejap. Ada yang dia kata tak boleh nak terima ni. Di Facebook ni kata kurang setuju dengan Ustaz. Tak, benda ni kita nak bagi mempermudah, mudah faham. Bukan tafsiran kita letak daripada Quran, bukan hadis. Kita nak mempermudahkan faham. D tu daripada doa lah kita. Bukan saya sebut dekat dengan didik, maksudnya doa tadi. Balik pada Allah. Kalau kita faham, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sebut dalam satu ayat Quran, hamba-Ku bertanya waktu bila aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Saat hamba-Ku berdoa. Jadi saya tafsirkan macam ni, saya terjemahkan macam ni untuk bagi mudah faham sebenarnya. Itu bukan tafsiran. Bukan tafsiran. Allah Akbar. Singkatan, insya-Allah moga-moga dapat memfahamkan kita semua. Kita nak berehat kejap Ustaz. Jawapan tentang saling salah menyalahkan ni kejap lagi kita akan jawab. Baik. Menerusi persiapan terakhir untuk segmen generasi hari ini. Ya, untuk anda semua terus lakukan tugas anda, sharekan video ini, dan juga kalau ada sebarang soalan dan juga pandangan serta pengalaman yang anda nak kongsikan bersama kami, anda kongsikannya di Facebook IKIM FM, juga di WhatsApp kami 01129004 Generasi di Warna Pagi. Kita berehat dulu, kita kembali selepas ini. Untuk anda semua jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي.
الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan ibadah korban anda dinikmati insan yang memerlukan di 31 buah negara. Korbani untukmu Islamic Relief Malaysia bermula serendah RM320 hingga RM1,500. Sedekah korban juga diterima. Hubungi 03-8926-3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Walau di mana anda berada, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami menerusi ikim.my bertemankan Pena juga Hazwan pada waktu ini. Juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM. Anda juga boleh komen-komen di sana. Kak Salifah Kasim ni katanya, subhanallah tak tunjuk muka DJ berdua pula hari ni. Wajah ustaz dan juga muka ustaz je nampak pagi ni. Alhamdulillah suara saja dapat dengar. Tak apa. Kalau tengok betul-betul dekat Facebook Live, dekat refleksi cermin mata ustaz, nampak kami. nak katalah kami sentiasa di hati ustaz. Allah pandai. Pian beli jiwa ni Ustaz. Makan kami untuk generasi. Masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Ashraf Suharin. Kita membincangkan tentang generasi syurga, pejuang keluarga. Macam mana Ustaz tadi kita cerita tentang bila hero-hero di rumah pula saling menyalahkan. Bila anak-anak ada masalah dan cabaran, mak ayah pula saling menyalahkan. Inilah punca korang, kau lah puncanya. Macam mana tu Ustaz? Anak nak menyatukan. Subhanallah. Dia satu benda yang problem, sangat besarlah problem dia bila kita suka menyalahkan. Macam hari ni kita menyalahkan kenapa aku jadi macam ni. Dan setiap sesuatu tu kalau kita faham rukun iman ni ada 6 perkara. Rukun iman yang ke-6 qada dan qadar. Qada dan qadar apa? Kalau qada tu bahasa Jawa dia katak. Qada. Tapi nak cerita apa bila sebut qada dan qadar ni adalah ketentuan. Kita kena lapangkan dada, jangan mudah menyalahkan orang lain, tapi sebaliknya kita menyalahkan diri kita sendiri. Perbetulkan. Kalau ada gambaran begitu, cepat-cepat kita perbetulkan. Banyak masalah yang terjadi, dia suka buat perbandingan. Bila ada perbandingan dan akan ada satu-satu gambaran yang disalahkan. Apapun kita murnikanlah, kita lapangkan dada, kita ambil contoh yang terbaik yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila dimaki, hamun, dihina, apa yang Nabi buat? Nabi kata, waktu di Taif kan, bagaimana dibaling, dia kata, ya Rasulullah, wahai Allah, kalau dakwah aku tidak diterima sekarang, moga-moga dakwah aku akan diterima akan datang. Dan hari ini bagaimana Taif keadaan dia, macam Cameron Highland kan, yang bagaimana suburnya. Bermakna apa di sebalik tu? Nabi sangka baik, Nabi ajar umatnya untuk sangka baik dan banyakkan doa, moga-moga orang tu diberikan hidayah. Jadi bila jadi macam ni dalam rumah tangga, kita kena bentuk anak-anak. Kadang anak-anak kecil-kecil akan mudah salahkan. Ni kakak yang buat macam ni, bukan adik buat. Ini abang yang macam ni. Dah, jangan salahkan. Okey, kita betulkan. Semua tak sempurna. Semua tak semua ada kurangnya. Jadi kita cari apa yang kurang tu, kita tukar tambah. Itu yang boleh saya gambarkan lah. Elakkan dan bahasa yang paling mudah, Allah akan beri atas sangkaan hamba-Nya, dan jangan sangka-sangka yang tak elok. Itu kita kena wujudkan lah. Bagaimana melahirkan pejuang yang hebat. Yang akan juga memperjuangkan keluarga mereka, bawa sama-sama pimpin ke syurga, insya-Allah. Amin. Si keluarga. Baik Ustaz, mungkin sikit juga kalau kita boleh cerita lebih besar, bila alhamdulillah keluarga kita bahagia dalam masa yang sama, kita nak juga yang sekeliling itu, masyarakat, jiran tetangga pun juga dapat tempias ahli-ahli syurga dalam rumah kita tu, masya-Allah kan. Dapat jadi pejuang keluarga bersama. Macam mana peranan masyarakat juga untuk menjayakan perjuangan kita ni? Dia bahasa begini kan, kadang kita dengar jangan jaga tepi kain orang. Tapi bila jadi kalau kita faham bagaimana Quran suruh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah tanggungjawab kita bila seorang pejuang, kita kena lahirkan bagaimana ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Jadi kena ada peranan. Bagaimana melihat anaknya yang semampunya tegur. Nabi ajar ni. Dia akan datang bagaimana kita melihat kemungkaran tu dalam keadaan kita tak mampu nak
nak tegur dah. Kemungkaran dan bagaimana dalam keadaan masing-masing mikir diri masing-masing. Sebab apa, kalau boleh bila sebut jiran, hak sesama jiran, semampunya kita sama-sama kita tunaikan hak jiran, tanya khabar. Bukan hanya kita dalam yalah, kalau biasa kalau perumahan kan masing-masing sibuk kerja, waktu bila nak jumpa kan, waktu cuti ke, ini sekarang dah boleh kenduri waktu itulah kita buat makan-makan. Dan di sebalik itulah yang kita nak melahirkan pejuang bagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di contoh yang terbaik, bagaimana watak dia yang Nabi ajar, kena selalu tegur sapa lah. Bila sebut silaturahim, kalau kita faham silaturahim, rahim yang sama, adik-beradik daripada keluarga. Tapi bila sama jiran, bukan rahim dengan kita kan, tapi bahasanya silaturahmi. Silaturahmi bermakna yang hampir dengan kita juga. Nak kata dekatnya sebenarnya. Dekatnya sebenarnya. Silaturahim adik-beradik. Rahim yang sama daripada ibu. Tapi kalau jiran ni silaturahmi. Betul tidak? Betul tidak? Sepatutnya macam tu kan. Maksudnya kita patut jaga hak kita dengan jiran tu macam kita ahli keluarga, seolah macam tu. Sampai boleh wariskan harta. Ataupun kita boleh wasiatkan harta sampai nak kata sayang dan rapatnya. Masya-Allah. Baik Ustaz. Alamak, diam tak diam kita dah sampai ke penghujung juga. Bukanlah alamak. Kita harap kita dapat sambung lagi dan lagi insya-Allah untuk tajuk kita ni. Mungkin untuk konklusi, kesimpulan dan juga nasihat Ustaz pada kami semua pagi ni Ustaz. Baik. Saya nak simpulkan, selalu saya mudahkan bila sebut perkataan ni dengan huruf-huruf tu bukan tafsiran. Kita nak mempermudahkan faham. Saya nak gunakan dengan perkataan jihad. Jihad J-I-H-A-D. Bila sebut jihad ini juang. Kita kena teruskan kita punya juang, kita punya perjuangan. Bila sebut jihad ini, orang yang bermujahadah, orang yang susah. Kena susah. Kena nangis-nangis dulu. Kena penat-penat dahulu. Kalau kita tak nangis dulu, kena nangis kemudian yang tak berguna. Itu maksudnya juang tu. Kena perjuangkan betul-betul. Dan I itu inspirasi. Kita cari inspirasi daripada ingatan Allah dalam Quran, inspirasi daripada ingatan Nabi SAW. Dan I itu juga istiqamah. Kena berterusan. Usaha ni, J itu juga juang. Jadi kena faham kita usaha kita. Dan istiqamah. Dan H tu kena benar-benar daripada hati. Hati kan, hati yang dalam, hati yang ikhlas. Subhanallah. Dan A, kita kena letakkan sandarannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menjadi keutamaan. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa Allah, Allah lupa kamu. Kita ingatkan pejuang-pejuang kecil kita, pejuang-pejuang dah besar dalam rumah, dan kita juga sebagai ketua pejuang, bagaimana kita kena letakkan Allah jadi keutamaan. Dan daripada ayat tadi surah Al-Hasyr dan ayat 19, bila kita lupa Allah, Allah lupa kita. Maksud yang lebih kurang juga, kita lupa Allah, Allah akan buat diri kita lupa akan diri kita sendiri. Jadi leka, jadi lalai. Pejuang yang hebat dalam keluarga bukan hanya sibuk dengan dunia. Bukan sibuk dengan dunia. Dan kita kena letakkan dakwah berterusan. Dakwah dalam keluarga. Bila sebut dakwah ni, bukan hanya orang yang ada background agama. Kena jadi ustaz baru boleh berdakwah. Kan? Kita semua sebenarnya kan. Kita maksudnya kita sampaikan ilmu, daripada kita tak tahu tu kita boleh belajar lagi. Ya, betul. Contoh kadang bila ada satu tajuk, saya belajar, saya mencari, kita mengkaji pagi-pagi, buka Quran, buka apa semua. Di situ sebenarnya hikmah dia. Jadi perkataan jihad sangat besar. Moga-moga Allah redha lah, insya-Allah. Itu yang dapat saya simpulkan lah daripada bicara pejuang keluarga. Mudah-mudahan kita ada saham, dan ada subhanallah di saat kita tak ada atas dunia ni, ada yang menjadi apa, pelabur berterusan. Siapa dia? Anak-anak. Sedekatun jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang soleh. Itu yang dapat saya simpulkan. Minta maaf banyak. InsyaAllah. Semoga semua itu mengalir ke syurga, membawa kita menjadi saham akhirat dan syurga kita juga, insyaAllah. Ustaz, mungkin nak tutup dengan doa sebelum kita berpisah. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ayah ibu kami yang kami kadang tidak baik pada mereka, ya Allah.
Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Mudahkan urusan mereka di kubur sana ya Allah. Dan jaga mereka yang masih hidup lagi ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ahli keluarga kami, anak isteri kami seluruhnya ya Allah. Andai kami kurang didik mereka ya Allah, pandulah kami ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah untuk bimbing mereka dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan ampunilah dosa sekalian umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan bicara kami, perbincangan kami pada pagi ini ada rahmat di sisimu ya Allah. Ada kekuatan yang kau campakkan dalam diri kami ya Allah untuk beramal dengan sebaik-baik amalan untuk bentuk keluarga kami, keluarga syurga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk jadi pejuang yang engkau redai ya Allah. Bukan pejuang melawan musuh ya Allah, tapi pejuang melawan dunia yang penuh dengan cabaran yang melalaikan ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami suami isteri yang soleh dan solehah. Jadikan kami ibu ayah yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak zuriat kami qurrata ayun, penyejuk mata yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi sekadar ini minta maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Fadil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin bersama kita pagi ini untuk topik generasi kita, generasi syurga pejuang keluarga. Diharapkan dan sahabat-sahabat semua dapat orang kata inspirasi dan juga dapat sama-sama kita menghayati dan juga kita amalkan dalam hidupan kita, okey? Kan, insya-Allah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat.